Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona wasyahna wal baghdha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma la taj'alna ma'al qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin, min hasadin hasidin, min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi Tuhan beri perluan kepada kita, sama-sama kita boleh dapatnya anugerah daripadanya. Boleh kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagaimana kebiasaan. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini kita akan sambunglah kitab iaitu Muqarrar al-Aqidah Al-Thaniyah Al-Thanawiyah. Kitab kelas 9 tu daripada kitab yang anak cucu kita duk mengaji belajar di sekolah-sekolah seluruhnya pada tempat kita yang kita ada ini. InsyaAllah dengan kehendak Tuhan kita telah
tamat dah mata pelajaran yang kedua. Malam ini kita nak masuk pula mata pelajaran yang ketiga. Dia kata di sini, siapa ada kitab tu boleh bukalah, iaitu muka yang ke-11. Ad-Darsus Thalith. Mata pelajaran yang ketiga. Yang mengandungi tajuk dia kata Qawaidu fi sifatillah. Iaitu kaedah-kaedah tentang kita itu nak memahami dan reti tentang sifat kemuliaan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi kita sebagai orang sunnah, kita cara nak beriman dia ada rupa cara dan beberapa kaedah-kaedah yang kita sebagai orang Islam kena ambil reti, ambil faham supaya kita itu dapat gunanya ilmu pengetahuan di dalam hidup harian kita. Kita nak selamat, nak bahagia, nak boleh sabar di atas cubaan, sabar dengan dunia, sabar di atas kita itu nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan nak sabar di atas cubaan Tuhan, pastilah kita itu kena memahami ilmu pengetahuan yang ada di dalam ajaran al-Islam yang bersih ini. Terutama kita kena gantung molek dengan Tuhan kita. Kalau kita bergantung tak molek dengan Tuhan dalam arti kata kurangnya ilmu pengetahuan, nescaya kita susahlah hati dan hidupan kita walaupun sementara nisbah bagi seorang manusia tu ya panjang juga. Orang kita ni ya panjang juga. Umur tu hewi tu. Dengan sebab kita ada ilmu ni lah, kita boleh jagakan diri kita dan orang yang duduk bawah kena bawah jagaan kita daripada semua-semua perkara fitnah-fitnah yang berlaku di zaman sekarang yang kuat, yang tidak ada kekuatan mana-mana nak mempertahankan dia boleh, melainkan kekuatan iman, Islam, ihsan yang bersih daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu sahajalah sebagai panduman hidup, sebagai penawar bagi hati dan sebagai jalan keluar bagi benda yang sepik dada. Dia kata di sini, qawaid, mana kaedah-kaedah tentang kita nak beriman dengan sifat Tuhan hak sempurna. Kita telah kenal dah qawaid jumpa 3 kali perjumpaan tentang nama-nama Allah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala pula. Dia kata di sini, mari kita tengoklah. Dia kata di sini dia nak kata gapo supaya nak kita tu jadi faham, jadi jelas. Iaitu gapo? Dia kata lil imani billahi, cara kita bagi iman dengan Allah Ta'ala tu, kita nak beriman dengan Tuhan kita, wa sifatihil ula, dan sifat yang maha tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, qawaidun la budda min ma'rifatiha. Ada beberapa kaedah, ada beberapa cara yang pasti daripadanya kita kena mengambil reti. Wajib kita kena tahu. Ilmu adalah ilmu yang darurah. Pasti kita kena tahu. Pasti kita kena menghiasikan diri kita dengan ilmu pengetahuan itu. Gapo rantik? Wa minha, di antaranya, di antara kawaid-kawaid kita nak beriman dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ni,
Dia kata al-qa'idatul ula. Kaedah yang pertama. Sifatullahi kulluha sifatun kamalun la naqsa fiha biwajhin minal wajhi. Eloknya kalau kita nak jadi molek tu, nak kata la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Lebih aula daripada kita wari lafaz mufrad ni. Al-wajhi. Wari kata biwajhin dengan mana-mana jalan daripada jalan. Itu makna wajhin minal wujuh. Molek. Tambah waw boleh jadi jatuh cetak ke ulama kita tulis nampak kena dah tu. Tapi boleh jadi cetak ke jatuh waw seka. Tambah waw jadi wujuh. Lebih aula, lebih utama. Kaedah yang pertama, ia kata sifat Allah Ta'ala itu semuanya. Semua sifat-sifat Tuhan yang ada di zat Tuhan itulah namanya iaitu sifatun kamalun. Sifat yang sempurna. La naqsa fiha, tidak ada kekurangan pada sifat Tuhan tadi itu biwajhin minal wujuh. Mana-mana jalan pun tak ada. Mana-mana wajah jalan ni kira nampak ke fikiran pun tak boleh ada. Sempurna sungguh. Sempurna dengan ada jawapan. Bukan sempurna sekadar kita sebagai orang Islam royak dengan cara semata-mata tidak ada alasan, itu bukan. Sempurna dengan alasan. Apabila kita turun kepada pembahasan dengan cara detail dan halusi, nescaya di sana adalah perkara-perkara yang boleh kita tahu daripada perkara yang kita dengar tadi. Cuma kita ni sebagai orang Islam nak juga kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, pastilah kita kena kongsi, kena tahu. Sekadar mampu kita boleh nak tahu. Ada perkara yang mendalami halusi detail dia, kita serahlah kepada ahli ilmu dia tu. Kalau kita beriman, sebagaimana kaedah yang kita baca tadi, itu pun tak apa dah. Boleh dah masuk syurga Allah Ta'ala. Boleh dah jawab soal munkar wa nakir. Boleh dah kejadian, boleh dah kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk janji melalui Quran, melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti gapo rantik sifat Allah. Ni kita pakai duk pegang belakang dah. Kal hayati, seperti sifat hidup Tuhan. Hidup Tuhan ni makna macam mana? Makna kata Allah Ta'ala tak mati. Kita reti kata tak mati itu mana hidup. Maka kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan al-hayati. Mana hidup. Tak mati. Kekal abadi dia. Dan sepatut jadi Tuhan yang lagu ni lah. Ada perkara yang lain daripada hak tersebut, ada mati, ada hilang, adanya putus, itu tak sesuai jadi Tuhan. Tak sesuai jadinya perkara yang kita nak mengabdikan diri kepadanya. Nak pergi taat ke dia, nak pergi pakar dia, nak pergi junjung dia, sanjung dia, akakkan dia naik bah langit ke? Ya bukan. Tuhan kita ni bersifat dengan hidup yang tak mati. Gulawai dia hidup, makna matilah al-maut. Al-hayatu bidduhu maut, mati. Tuhan ada hidup tak mati. Wal-il, dan Tuhan itu bersifat dengan ilmu. Ilmu Allah ni makna kata Tuhan tahu ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun wa ma lam yakun in kan kaifa yakun. Mana ilmu Allah Ta'ala ni dia tahu benda yang sedia kala, benda hak sekarang, benda hak lagi datang, dan benda hak tak ada. Kalau nak ada, pun Tuhan tu tahu. Tu ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ilmu Tuhan tahu dengan cara kasar-kasar dan tahu juga perkara yang halusi. Bukan makna kata sebagaimana dakwa setengah daripada ahli falsafah dan orang yang berkesan dengan falsafah,
Dia kata Allah Ta'ala tu tahu sekadar ilmu hak kasar-kasar. Tuhan tahu kata daun kayu yang ada di pokok kayu tu berapa. Akan tetapi orang yang ada di dalam daun kayu tu, susunnya yang kecil-kecil tu, Tuhan tak tahu. Itu bukan akidah al-Islamiyah yang safiyah, yang bersih. Dan Allah Ta'ala tahu halusi. Apa dia tak tahu? Kerana dia yang menjadi. Yang menjadi, dia tahu halusi. Daripada tak ada kepada ada, dia yang menjadi. Ilmu Allah Ta'ala meliputi semua perkara. Wal kudrati. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan kudrah, kuasa. Allah Ta'ala kita ni bersifat dengan kuasa. Kuasa di atas semua perkara yang dia itu mau, yang dia itu hendak nak buat, hendak nak mengada, ya kuasa belaka. Tak ada kecuali. Itu adalah perkara yang kita kena pegang dalam hati kita. Kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan al-qudrah. Dan Allah Ta'ala bersifat dengan was-sam'i. Allah Ta'ala bersifat dengan dengar. Tuhan ni dengar semua suara. Yang duk kecek oleh semua makhluk ni Tuhan dengar. Semua tu ada bahasa dia belaka. Manusia ada bahasa dia. Binatang ada bahasa dia. Jin ada bahasa dia. Malaikat ada bahasa dia. Semua tu Allah Ta'ala dengar belaka. Dengar akan cakap hak makhluk dia tu. Terutama cakap hak gapo manusia ni. Allah Ta'ala royak dengan cara nyata. Qad sami'allahu qawla allati yujadilu fi zawjiha. Allah Ta'ala dengar. Nah, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku serta denganmu. Musa, Harun. Nah, dengar. Dan aku melihat. Tuhan royak dalam Quran dia. Wal basar. Dan Tuhan nampak. Tuhan nampak kita ni. Nampak tak tu? Allah Ta'ala tu senantiasa duk nampak kita, tengok kita. Maqamul ihsan, hak kita duk ngaji mari hak tu lah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Allah Ta'ala nampak kita. Tu. Kemudian warahmah. Sifat rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan rahmat. Rahmat di sini makna siablah. Allah Ta'ala kita bersifat dengan rahmat. Subhanahu wa Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Tuhan ni meliputi semua perkara. Tak ada apa yang tak masuk dalam rahmat Tuhan. Duk dalam rahmat Tuhan lah jadi seni, jadi bahagia, dan adanya keberkatan, adanya sifat-sifat ketenangan. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah kita boleh dengan cara sempurnanya hidup manusia pun baik, binatang ternak pun baik, dunia ni pun baik, tak kira lah. Dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita tahu kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan ar-rahmah. Wal-'ulu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat ketinggian. Allah Ta'ala tinggi pangkat dia, tinggi kemegahan dia, tinggi kekuasaan dia, tinggi kuasa dia, tinggi zat dia, semua. Ahli sunnati wal jamaah isbat belaka bagi Allah Ta'ala itu sifat al-'ulu, sifat ketinggian. Tak ada kecuali, tidak buai, tidaknya tolak daripada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyabitkan bagi dirinya. Kenapa kita turut Tuhan? Kerana Tuhan lah yang tahu hal dia. Kenapa kita pakainya Quran? Kerana Quran inilah menceritakan hal Tuhan sendiri yang Tuhan ceritakan dirinya di dalam Quran. Tak ada siapa nak boleh tahu lebih kenal Allah Ta'ala lebih pada Tuhan dia. Maka kita percaya sebagai mana Allah Ta'ala menyabitkan bagi dia. Wal-'azamah, sifat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala ni ada sifat kebesaran dia. Sifat keagungan dia tu. Ada. Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dhalik. Dan lain-lain daripada tu. Banyak lagi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib kita sebagai orang beriman kena pakar belakang lah. Maka galik kita ni, orang beriman tempat kita ni pakat beriman semua dah perkara-perkara tersebut tu. Tak ada kecuali gapo dah lah. Wa qad dalla ala dhal wa qad dalla ala hadha. Dan sesungguhnya telah menunjuk di atas ini. Ini berapa? Yakni ini semua perkara-perkara tersebut tadi daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itulah. Gapo yang menunjuk? Al-naqlu wal-aqlu wal-fitratu. Hak yang royak kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Yang pertama, wahyu sendiri. Orang panggil naqlu. Naqlu ni makna nakaran. Nakalan. Yang pindah. Hak pesen dengar. Dengan telinga kita. Daripada wahyu Tuhan. Sama ada Quran ataupun hadis Nabi. Alaihi salatu wassalam. Wal-aqlu. Dan akal fikiran. Akal fikiran apa tunjuk gitu juga. Kata sesuai Allah Ta'ala itu bersifat perkara tersebut sana. Sesuai ia jadi Tuhan, inilah sifat dia. Wal fitratu. Fitrah ni makna sifat kesempurnaan jadi. Di sisi kita, ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantasan salafis salih. Fitrah itu adalah satu hujah, satu dalil daripada dalil-dalil syarak untuk nak mengisbatkan, menyabitkan pegangan seseorang yang beriman dan orang-orang yang mukmin. Fitrah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Di atas fitrah. Fitrah ni mana sifat kesempulaan jadi. Orang kita ni asal dia molek. Tapi dengan sebab suasana jadi punah dia. Dengan sebab pangkat jadi punah dia. Dengan sebab duit jadi punah dia. Dengan sebab orang duduk di tepi dia jadi punah dia. Dengan sebab kawan dia. Dengan sebab isteri dia. Suami dia. Anak dia. Tak kira lah. Semua tadi itu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala belaka. Boleh jadi terkesoknya pendirian fitrah yang kena tadi itu dengan sebab perkara-perkara tersebut tadi. Kadang orang kita Allah moleknya pada asal dia tu budak berjuru tapi turut guru tak kena. Punah dia. Orang ni gaklah masa dulu gak belum daripada boleh pangkat. Hebatlah dia. Orang yang molek. Tak ada tempat yang kita boleh nak cari kecacatan. Apabila boleh pangkat, tukar jadi orang lain. Ada tak tu? Ada. Duit pun serupa. Ni nak ayat kata perkara-perkara yang nak memunahkan fitrah. Ada boleh nak moga tu, tak ada gapo. Tapi kena jaga jadi molek. Jaga elok. Janganlah kita itu cuaikan ataupun memudah-mudahkan perkara tersebut. Kalaulah tidak, nescaya kita itu akan jadi punah dengan sebab perkara-perkara yang kita telah sebut tadi. Itu dengan cara ringkasnya. Mari kita nak tafsirkan di sini sikit sebagaimana alim ulama kita bawa data di sini. Dia kata amman naqlu, adapun nakalan, yakni daripada wahyu Allah Ta'ala, faminhu qawluhu subhanah, setengah daripadanya iaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak ayat kata bagi Tuhan ni sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, sifat ketinggian ni Tuhan sendiri yang royak. Bukan kita nak pandai-pandai. Kita sebagai ahli sunnati wal jamaah kena ada dalil dalam dada kita. Kena ada dalil daripada Quran, daripada hadis untuk nak mengejakkan pegangan kita.
amalan kita, fahaman kita, fikiran kita dan hujah untuk kita nak sebarkan ilmu agama kepada masyarakat dengan cara umumnya. Kena ada benda-benda ni. Jangan kita terlucuk daripada wahyu Allah Ta'ala. Akal fikir orang Melayu ni tak ada jadi bawah pada orang. Boleh ingat beberapa perkara daripada ilmu pengetahuan. Akan tetapi terkadang dia itu mendahului ilmu daripada manusia atas daripada ilmu wahyu Tuhan. Ilmu manusia tu boleh kita nak mengingat, nak buat mengaji, nak buatnya panduman di dalam masalah nak fahamnya kalam Allah Ta'ala dan Rasul. Tapi bahan asli sebagai inti kepada roh seseorang manusia iaitu wahyu Allah Ta'ala daripada Alkitab was Sunnah. Itulah inti hak besar sekali. Hak lain tu mari nak bantu hak tu. Hak lain tu mari nak bantu akan perkara tersebut. Bagaimanakah nak ada beras kalau tak ada padi? Ya kena tanam padi dulu, mengetai padi dulu. Orang tak panggil mengetai beras, mengetai padi. Barulah hasilnya beras tu baik mari daripada padi itulah. Juga nak hasilnya ilmu pengetahuan yang kukuh, yang agung, yang duduk di atas dasar kebenaran, pasti kena bergantung kepada wahyu Tuhan. Kalau tidak, nescaya kita akan runtuh daripada jalanan al-Islam yang sebenar, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak daripada kita itu berjalan di atas itu jalanan. Tuhan kata, lilladzina la yu'minuna bil akhirah. Bagi mereka-mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat ni adalah rukun yang besar daripada 6 rukun iman. Yang sebagai khulasah bagi rukun iman iaitu beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan hari akhirat. Dengan itu banyak daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sesiapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian. Kenapa Tuhan tak ada sebut beriman dengan Quran, beriman dengan kitab, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul? Karena itu adalah apabila masuknya beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, masuk habis hak lain. Hak berkena dengan dia masuk habis. Tapi inti dia iaitu dua tu. Kita pun duk dengar semua bagi orang hak haji dah tu. Nabi kata al-hajju Arafah. Haji ni wukuf di padang Arafah. Adakah sekarang yang nak jadikan haji wukuf di padang Arafah? Ada as-sa'i baina as-safa, di antara Safa wal Marwah. Nampak tu tak? Dan sebagainya. Banyak lagi daripada perkara-perkara nakwi kita itu faham. Akan tetapi intinya kena widda wukuf di padang Arafah. Kalau tidak, nescaya kita itu seolah kata tertinggal daripada rukun asasi. Rukun asasi bagi iman kita iaitu beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian. Dengan sebab tu banyak kita boleh tengok dalam Quran dia kata lilladzina la yu'minuna bil akhirah. Bagi mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat. Orang yang tak beriman dengan hari akhirat ni dengan cara sebenar-benar ia boleh sanggup, ia boleh buat belaka. Ia boleh buat perkara yang manusia beriman dengan hari akhirat tu tidak tertelitah di dalam akal fikiran. Boleh buat semua. Ikut, dia boleh buat belaka. Kenapa? Kerana tidak ada hari akhirat. Ada hari akhirat ni, rukun besarnya, kita tak buat tu, tak buat ni, tak cakap huduh gitu, tak kata ke orang gini, tak ada. Buat perkara-perkara yang takut kita tu kena hisab di hari akhirat, tak lepas.
Tapi orang yang tak ada akhirat, ya semua dah berlaku. Semua dia boleh buat berlaku. Dia boleh menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal boleh. Menghalalkan duit riba boleh. Menghalalkan risuah boleh. Menghalalkan darah orang mukmin boleh. Dia boleh buat berlaku. Asal kata dia boleh habuai dia dan kanak ki dia ikut dia sanggup buat belaka. Ini adalah beza di antara orang ada akhirat dengan tidak ada akhirat. Mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat, Tuhan kata mathalus saw. Bagi mereka itu apa? Sifat kejahatan. Sifat kejahatan. Ikut. Kalau tulis dia pun jahat. Cakap dia pun jahat. Fikir dia pun jahat. Rancangan dia pun jahat. Jahat belaka. Orang yang tidak beriman dengan hari akhirat adalah senantiasa ia berlaku jahat. Ambil di hujung rambut dia hingga akhir di ibu kaki dia, kejahatan semua. Itu adalah beza di antara orang yang ada akhirat dengan tidak ada akhirat. Intinya daripada ayat ni Tuhan nak ayat katakan, nak ayat sifat kejahatan itu melazimi bagi mereka yang tidak ada hari akhirat. Lalu Tuhan nak royak kata walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah Ta'ala itu sifat yang maha tinggi. Sifat yang elok, sifat yang sempurna, sifat yang tidak ada kekurangan hanya tertentu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, orang yang beriman dengan Tuhan ni pun dia ada sifat kemegahan, sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Bagi Allah Ta'ala sifat kemegahan, kemuliaan juga bagi Rasul, bagi Allah dan bagi orang-orang yang beriman. Itu beza di antara iman di bibir mulut dengan iman dengan hati yang berkesan daripada hati yang elok tadi keluar tubik di anggota dia, fikiran dia, cakap dia hingga seterusnya tubuh badan dia. Itu beza di antara. Maka ayat daripada suratul An-Nahl ayat 60 ni, inilah dalil bagi kita sebagai sunniyin yang ada di atas bantasan salafis salih. Kata Tuhan itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ambil taruh dalam dada kita. Ambil taruh dalam dada kita, apabila kita kecek dengan cahaya. Kecek dengan wahyu Tuhan. Kecek dengan ajaran yang betul daripada ajaran Tuhan. Nak buat lagu mana dia lekat dengan kita, pasti kita kena tengok dia sama dan hafal buh di dalam dada kita. Supaya dia duduk dengan kita. Benda molek ni duduk dengan kita, dia akan jadi molek samalah. Terutama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wal mathalul a'la dalam ayat tu, dan mathalul a'la dalam ayat tadi itulah mana? Al-wasful a'lal kamil. Yakni sifat yang maha tinggi, yang maha sempurna. Yang maha tinggi lagi maha sempurna. Makna sifat yang tidak ada kekurangan lah. Itu makna kata mathalul a'la di dalam ayat tu. Itu satu daripada hujah bagi kita sebagai sunniyin, sebagai ahli sunnati wal jamaah, duduk di atas bantasan salafis salih, iaitu daripada ayat Quran saat itulah. Orang yang nak dapat laqab ahli sunnati wal jamaah, orang gantung pada Quran dan hadis. Kalau gantung lain daripada tu, ilmu falsafah ke ilmu kalam ke gapo ke, itu tak sesuai nak mengaku kata dia sebagai ahli sunnati wal jamaah. Kenapa? Kerana tempat sumber dia gantung bukan daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun nak dakwa lagu mana pun, hakikatnya bukan. Wa ammal aqlu, adapun akal. Akal di sini mana perkara yang kita boleh reti dengan dia akan sesuatu.
Gapo akan sesuatu? Iaitu wahyu Tuhan. Sama ada Al-Quran ataupun hadisun nabawiyah. Yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Akal ahli sunnati wal jamaah hak duduk di atas bantasan salaf, tak tolak. Tapi dia letakkan khija bagi akal, iaitu fahamnya syarak. Bukan nanti tunjuk hajar syarak. Bukan. Orang hak bukan daripada jalan ni, sunniyin hak duduk di atas bantasan salaf, dia meletakkan akal sebagai imam, sebagai rasul. Wahyu Tuhan sebagai makmum, sebagai sahabat. Duduk di belakang sama. Dengan dakwa, kata akal itu adalah perkara yang nak mensahkan satu perkara. Wahyu kalau tak diproseskan oleh akal, dia kata nasihat wahyu tu adalah wahyu yang membawa kepada diri manusia itu kekufuran, kesesatan dan sebagainya. Itu adalah fahaman mereka. Adapun fahaman sunniyin, dia tak faham lagu tu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala memang dia bawakan kepada jalan kebenaran, jalan kebahagiaan. Allah Ta'ala jamin di dalam Al-Quranul Karim. Tuhan kata, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa dia ikut akan wahyu aku, nescaya Allah Subhanahu wa taala dia kata dalam Quran tu kata, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Orang itu tak akan sesat jalan dan tak jadi celaka dalam hidup. Abdullah ibn Abbas, dia kata, itu ayat jaminan daripada Allah Ta'ala bagi orang yang ikut wahyu Tuhan. Dengan tidak, gunanya teori, akal fikiran dan mendahului qawaid falsafah ke qawaid ahli kalam ke gapo pun semua di atas wahyu Tuhan. Itu adalah perkara yang diittifaq di sisi ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantasan salafis salih. Kerana tak sesuai laqab ahli sunnati wal jamaah nak pergi duduk di ahli kalam ke, ahli falsafah ke, falsafiyah ke lain daripada tu tak sesuai. Kerana ahli sunnah makna ahli ittiba'. Orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mengaji dah daripada sumber, daripada kitab-kitab ulama kita boleh dengarlah wahyu Tuhan. Daripada Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tak ada siapa pun yang karya kitab ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantasan hak sungguh ni, malaikat di dalam tu adanya Al-Quran was sunnah. Dan tak dakwa sama sekali kata akal itu mendahului wahyu, ataupun akal itu menyinggah. Jadi tak masuk pergi mari di antara wahyu dengan akal fikiran. Tidak sama sekali. Nampak tu tak? Ini adalah tahu bagi orang tahu, tak tahu bagi orang tak tahu. Tak tahu nak buat gana. Dia kuasa nak tahu. Akan tetapi kalau dia tak saya tahu, maka Tuhan tak boleh tahu. Nampak tu tak? Maka Tuhan tak akan boleh tahu. Itu adalah akal di sisi kita. Wa ammal aqlu fawajhuhu, jalannya macam mana? Dia kata anna kulla mawjudin haqiqiyah la budda an takuna lahu sifah. Bahawa sesungguhnya perkara yang ada sungguh. Kenapa ulama kita warinya haqiqiyah? Kerana daripada ahli falsafiyah ataupun ahli kalam, dia i'tiqad kata zat Allah Subhanahu wa taala ada bukan dengan cara sungguh. Kalau kata ada hakikah, mana kata dia dakwa kata serupa dengan makhluk. Di sisi kita ada Tuhan ada hakikah. Manusia pun ada hakikah, tapi hakikat yang berlainan. Hakikat Allah Ta'ala ia kekal abadi, hakikat manusia itu ia tak kekal abadi, punah fana, binasa. Itu orang pakat boleh reti belaka. Tapi dandanah cara putar belik mereka terkadang jadi kita sebagai awamun nas, orang awam tak tahu tujuan mereka. Membawa pada kita ni jadi tak faham.
Apa isi kandungnya hak ulama'i sunnah, ulama'i salaf kecil. Salaf ni ada dua sebagaimana dua ayat sama lah. Ada hak kita dah sebut ni panggil salafun manhajiyah. Salaf pasal jalanan dia. Salaf pasal zamaniyah telah lepas mari dah. Akan tetapi jalanan dia tetap ada. Hingga hari ni lagi akan sehingga ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Sehingga hari kiamat nanti. Sabimbai hak ni. Tu. Maka Tuhan kita ni ada sungguh. Bukan ada dalam kira-kira sebagaimana dakwaan ahli-ahli yang terpesong daripada agama Islam yang benar. Tuhan ada sungguh. Boleh kita tengok dengan mata kepala apabila Tuhan kandak. Boleh kita dengar akan kalam dia, suara dia apabila Tuhan kandak. Sebagaimana Musa AS dengar. Dan sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang nakwi kita itu faham jadi molek. Di sini supaya kita ini lucuk daripada fahaman yang salah, fahaman yang tak betul daripada orang-orang yang tak faham akan hakikat agama daripada sumber wahyu asal. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya sangka kata pelasapah dia, ilmu kalam dia lebih muhkamat daripada ayat kitabillah wa sunnati Rasulillah alaihi salatu wassalam. Itu panggil dhanna saw. Sangka yang tak molek, sangka yang tak betul, sangka yang punuh. Bukan lagu tu. Dia kata akal ahli sunnah ni tiap-tiap perkara yang ada sungguh tutup pastilah ada bagi dia itu sifat. Memang. Benda yang ada pasti kena ada sifat dia. Kita tahu kata Allah Ta'ala bersifat gitu, bersifat gini. Tahu mai dana? Hak mula sekali tahu kerana Tuhan raya. Yang kedua tahu dengan logik akal kata benda yang ada sungguh ni pasti kena bersifat. Dia tak lari. Zat yang tidak bersifat tak boleh nak terima dengan akal. Benda yang tak termakan dengan akal. Imma sifatun kamal wa imma sifat yang sempurna wa imma sifatun naqs wa imma sifat yang tak sempurna. Ya dua tu ya. Ada sifat yang sempurna, ada sifat tak sempurna. Kekurangan. Wathani batilun. Sifat yang kedua tu, mana kata sifat hak kekurangan tu batil. Apa makna batil? Benda tak boleh nak terima. Benda tak boleh nak ada. Bin nisbati ila rabbil kamil mustahiqqi lil ibadah. Bagi Tuhan, nisbah bagi Tuhan yang sempurna, yang mustahak Allah Ta'ala itu kita mengabdikan diri kepadanya. Apabila reti gitu, fata'ayyanal awwal. Maka tentulah yang pertama. Maka tentulah yang pertama. Oleh yang pertama. Lagu mana? Mana kata Allah Ta'ala ada sungguh. Bukan ada dalam kira-kira. Dan akan menunjuk dengan cara logik. Fikir kata tiap-tiap perkara yang ada sungguh. Pastilah dia itu bersifat dengan sungguh juga. Dan sifat dia maha sempurna daripada segala kekurangan. Saya sebut gini terkadang orang tak faham lagi. Ya Allah, katuk panggil. Terkatuk di akal dia. Nyanyo ke dia, sia ke dia. Maka orang hak Tuhan buka, Masya Allah. Benda hak kena, nampak kena, nikmat juga. Benda hak tak kena, kita nampak tak kena, nikmat besar. Dengan itu banyakkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Itu hari nampak. Benda hak betul. Nampak dah benda hak betul. Minta doa pada Tuhan pula satu lagi. Rezekilah kepada aku. Ya Allah, aku boleh turut benda hak betul. Terkadang tahu benda betul. Akan tetapi nak ikut benda betul tak boleh. Ada. Seperti daripada orang Yahudi, orang Nasara. Tahu kata Nabi Muhammad ni betul. Tapi nak turut tak boleh.
Orang kurih tahu kata Nabi Muhammad ni betul, tapi nak turut tak boleh. Nyanyi juga. Terkadang tak nampak. Tak nampak kata benda betul. Tu nyanyi juga. Itu satu bahagian. Bahagian yang kedua, minta doa kepada Tuhan, we nampak benda batil itu kata batil. Batil ni lagu mana? Benda yang menyenggahkan dengan Quran. Tuhan kata ada dengan cara sungguh. Kita kata ada dengan cara majas. Cenggah, tu batil. Tuhan kata atas pada segala makhluk. Kita kata tak atas, tak bawah. Cenggah dengan Quran. Itu pendapat batil. Apabila kita tahu kata itu adalah batil, minta doa pula kepada Tuhan. Nak kita tinggal benda batil tu boleh. Tu, kena doa juga kepada Tuhan. Terkadang nampak benda batil, akan tapi nak tinggal tak boleh. Seperti Firaun. Tahu kata ia tu bukan Tuhan. Tapi usaha juga nak mengaku kata ia tu Tuhan. Kerana nak belakan benda batil. Dengan sebab apa? Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Hati dia tu bergerak masuk makan dunia, makan hati dah. Tak ada akhirat. Itulah kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Nampak benda bid'ah jadi sunnah. Nampak benda syirik jadi tauhid. Nampak ahli kalam, nampak ahli falsafah jadi ahli sunnati wal jamaah. Nyanyi. Kita kena tengok jadi molek. Nampak tu tak? Walaupun Quran ada depan kita, hadis Nabi Sayyidil Adnan ada depan kita. Tapi tak nampak. Tak nampak. Sebab tu takut. Nampak ni hidayah daripada Tuhan dan nak boleh turut benda hak benar, taufik, kekuatan daripada Allah Taala kepada kita. Satu pula. Okey, mudah masalah ni. Wa ammal fitratu, adapun fitrah. Nampak tu tak? Adapun fitrah lagu mana? Ia kata fali anna an-nufus as-salimah, fitrah ni kita faham dah saat ni, sifat kesemulaan jadi. Sifat kesemulaan jadi yang Allah Ta'ala itu bubuh mari sekali dengan seseorang hamba dia. Tubik daripada perut ibu ni, Tuhan buh siap-siap dah dalam diri dia. Tu panggil fitrah. Kalau kita nak misal dengan cara hissi, nak nampak. Tuhan wari budak tadi tu tubik daripada perut ibu dia. Kalau dia tak sakit, dia senyum, dia suka. Kalau dia sakit, dia teriak, dia gelepar. Tu ialah. Dia dak hajar suruh teriak. Dia dak hajar suruh dia tu senyum, suka. Rabbuhu subhanahu wa ta'ala. Tuhan dia. Itu nak ayat kata sifat kesemulaan jadi. Bukan mana kata apabila budak tu baik kita pergi beli dah di supermarket ke di pasar ke apa beli sifat tu mari bubuh. Tak. Itu Superman. Nampak tu tak? Bukannya khalqullah. Hadza khalqullah. Ini kejadian Allah Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Jangan mudah masalah. Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah Ta'ala semua sifat kesempurnaan hak sesuai manusia itu jadi kata sempurna dia. Tuhan thumma hada. Tuhan apa nama? Tunjuk. Mu berasa lagu ni, mu buat gini. Mu berasa lagu ni, mu buat gini. Budak tak boleh nak kecek. Tu nak ayat kata fitrah. Sifat kesemulaan jadi. Fitrah orang kita ni apabila benda mungkar, ya tak sih. Asal. Asal ya lagu tu. Asli dia macam tu. Itu kita ada ayat masalah apabila orang sebut tu fitrah,
Tu. Fali'anna an-nufus as-salimata, kerana bahawasanya diri yang sempurna itu majbulatun. Dia itu majbulah. Apa makna majbulatun? Makna Allah Ta'ala itu menterikan dia. Teri. Teri tak? Makna Tuhan menjadikan dia macam tu. Ala mahabbatillah. Di atas dia itu. Gapo mahabbatillah? Yakni dia kasih kepada Allah Ta'ala. Asal dah manusia ni dia kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal. Apa tak kasih Tuhan dia? Sebab dia tu kenal dah Tuhan dia. Tuhan waktu baik tanya, alastu bi rabbikum? Aku ni tak Tuhan mu ke? Qalu bala syahidina. Ya, mung Tuhan aku. Pakat nyaksi belakang dah. Maka dia bawa hak tu lah. Bawa. Tuhan tiupkan roh masuk dalam perut ibu dia. Sekali dengan tubuh jasad dia, jadi seorang itu hidup manusia. Keluar tubik daripada perut ibu dia, mari kepada ini dunia. Tuhan kata kullu mauludin. Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak ada beranak di atas fitrah. Kamar jadi lagu mana? Fa'abawahu. Ibu bapa dia. Yuhawidan. Menyahudikan dia. Au yunassiran. Menasarakan dia. Au yumajisan. Ataupun memajusikan dia. Benda ni kita boleh reti, boleh faham. Asal manusia tubik daripada perut ibu beriman kepada Allah dan nak ikutnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mau nak kepada syirik, tak mau nak kepada bid'ah rangkaian khurafat, tapi dengan sebab suasana yang dia itu beranak mari itu, ia lagu mana? Situ. Ia tak sama nah. Tu makna fitrah. Wa ta'zimihi, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan akan Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan dia ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak ibadat kepada Tuhan. Dia tu nak apa? Nak ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hal tuhib wa tu'azzim wa ta'bud illa man 'alimta annahu muttasifun bi sifatil kamalil la'iqah bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Makna kata dan apa nama, kita ni suka. Adakah kita ni suka dan kita tu membesar dan kita nak mengabdikan diri? Malaikat hak kita suka, hak kita nak besar, hak kita nak ibadat kepadanya, malaikat siapa? Mana mereka yang kita tahu kata bahawa dia itu bersifat dengan sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan. Dengan apa? Dengan perbuatan dia dan dengan ketinggian dia, ketuhanan dia. Allah Ta'ala ni kalau kita tilik balik rububiyah dia, balik Rabbul Alamin tu, ia buat belakang kita. Wa atakum mimma sa'altumuh. Wah, itu bagi belakang kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat hak Tuhan, nikmat hak datang pada kita ni semua daripada Allahu Jalla Jalaluh. Kemudian Allah Ta'ala itu seru kita tahu. Fa'budillaha mukhlisan lahuddin ala lillahi dinul khalis. So, ibadat pada Allah Ta'ala ada tunggal. Balik dia nu satu, kita, dia nak balik kita ni nak satu juga kepada dia. Itu Islam. Tapi ada manusia yang tak faham gini. Tak faham. Dia berasa kata balik kita ni kalau tak lalu orang tertentu, tak sapa ke Tuhan. Ni bukan. Maka hendaklah kita itu syukur kepada Tuhan dan puji dan agung kepada Tuhan. Boleh kita faham akan isi kandungan hakikat agama kita hak Tuhan nak daripada kita ni macam mana.
Sikit, tak ada masalah. Di mana ratik kata sikit dalam Quran ini dicelakan oleh Allah Ta'ala? Tak ada. Apabila sikit, Tuhan cela. Tak ada. Tak ada nak boleh nak atas cela, tak boleh. Bukan duk di sikit ataupun banyak. Duk di atas kena ataupun betul. Ya duk situ. Dengan sebab tu mas'uliyah ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusukum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Makna kata hei manusia, dirimu tu mung kena jaga. Tak ada jadi mudarat gapo kalau mung tu Tuhan hidayah, orang lain hak Tuhan tak hidayah, mereka itu tak boleh nak buat mudarat gapo terhadapmu. Kok dia? Di sini kita kena tahu kata nikmat Allah Ta'ala kita ni banyak. Siapa kata tak hingga nikmat Tuhan kita. Tapi terkadang tak khabar. Terutama jadi kita sebagai ahli sunnati wal jamaah hak reti agama di atas manhaj hak ulama-ulama salaf. Oh, besar sekali. Nampak tak tu? Besar sekali nikmat ni. Tak boleh nak tahu. Malaikat apabila orang kembamikan kita di dalam kubur, kita pergi jumpa dengan Tuhan, baru tahu kata nikmat tu besar. Tahulah hari ni. Nanti tu tak usah tunggu hari tu lah. Hari tu hari balasan dah. Hari kita duduk ni lah. Iaitu hari yang kita nak bantu gapo ratik kepada agama. Jalan yang sunnah ni kita nak bantu gapo ratik. Tempat yang kita kena duduk mikir tu. Habis kaedah yang pertama. Mari kita tengok kaedah yang kedua nah. Kaedah yang kedua dia kata al-qaidatu tsaniyah. Kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Babus sifati awsa'u min babil asma'. Bab sifat Tuhan ni di sisi kita ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantai salafus salih, ia luah daripada bab nama. Makna kata lagu mana? Seolah kata bahasan yang luas. Hak mana luah di antara bab sifat ke bab nama? Luah bab sifat. Kalau kita kecek gini takut setengah-setengah tak faham. Kita kata ilmu nahung dengan ilmu sarah ni hak mana banyak? Jawabnya ilmu sarah tu lebih sikit daripada ilmu nahung. Ilmu nahung banyak daripada ilmu sarah. Apa dah tu? Dia faham dah tu. Nampak tu tak? Nak misawi nampak dengan cara mudah-mudah. Di antara dua kedai ni hak mana lebih besar? Kedai alif ni lebih besar daripada kedai jim ni masalah. Bak nama Tuhan dengan bak sifat Tuhan. Hak mana lebih bahasa banyak? Bahasa banyak, bak sifat Tuhan. Bak nama tak ada banyak sebagaimana bak sifat. Kita mengaji dah dalam bak hak nama Tuhan tu. Cuma ulama kita ulang di sini nak tahu pula sekali lagi supaya nak jadi kukuh lagi. Ia katakan wa dzalika li anna kullasmin mutadamminin li sifatin kama sabaqa fil qa'idatil khamisah min qawaidil asma'. Dan di makian itu kaedah yang kedua kerana bahwasanya tiap-tiap isim yang mengandungi bagi sifat sebagaimana telah mendahului di dalam kaedah yang kelima daripada kaedah-kaedah nama-nama Allah Subhanahu wa taala wali anna min as-sifat kerana bahwasanya daripada bab sifat ni ma yata'allaqu bi af'alillah sakut paut dengan perbuatan Tuhan. Orang tanya kata sebab gapokah bab sifat Tuhan lebih besar daripada bab ataupun lebih luas daripada bab nama? Kerana perbuatan Tuhan ni duk sakut dalam bab sifat. Perbuatan Tuhan. Kemudian ulama kata wa af'aluhu azza wa jalla muntaha laha. Perbuatan Tuhan ni tidak boleh kita nak garis. Tak boleh nak garis.
Tak ada kehabisan. Tak. Perbuatan Tuhan kan. Nikmat syurga semua hak kekal tadi, perbuatan dia. Perbuatan Tuhan. Habis tak perbuatan Tuhan? Kalau nikmat syurga hak dia buat tak habis, utamanya min babil aula perbuatan Tuhan tak habis. Dia faham gitu. Sebab tu luas. Itu panggil illah, sebab. Yang kata babul as-sifat awsa'u min babil asma'. Tu dia faham situ. Perbuatan Tuhan tak tersakat. Sama ada dulu dan kemudian. Dan sekarang tak tersakat. Yaf'alullahu ma yasha'. Tuhan itu nak buat gapo yang dia itu kehendak. Wala mu'aqqiba li hukmih. Tak ada siapa boleh nak menghalangkan, mempertahankan. Tak boleh gini ya Allah. Tak ada. Kalau Tuhan kata yang nak buat, tak ada siapa ada sekat. Ya duduk situ. Qala ta'ala, Allah Ta'ala katakan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ayat ni nak turun mari kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kurih mai kata, oh Muhammad, Tuhan mung tinggal ada hemung tak ada pada-pada dah. Karena Nabi duk tunggu di atas pala-pala bukit, di kaki-kaki bukit, tunggu wahyu duk tengok ke langit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari di kafe kurih ni. Sifat kafe ni ialah tu. Kecek nak habis semangat. Tu sifat kafe. Sifat orang mukmin kecek pe dia nak ada semangat. Tak serupa. Lepas tu kita cek tengoklah. Kata kita guna sifat dia. Afdalul a'mali ilallahi an tudkhila as-surura fi qalbil mu'min. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seafdal amalan Nabi kata, iaitu kita memasukkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Ni kita ketik orang tak berhenti. Kecek nak habis semangat. Kecek kerak pucuk. Kecek mengejek menganying. Ni bukan sifat orang mukmin yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari kemudian. Okay. Sifat orang musyrikun, kafirun, munafikun. Sifat dia. Kita tak sama. Jangan kita amal. Tak boleh. Lalu, Tuhan dengar waktu duk kata ke Nabi dia tu. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sesungguhnya aku tahu, hai Muhammad, katamu rasa sedih di hatimu dengan sebab mereka itu kecek pe mereka itu. Aku tahu. Nikmat besar juga tu. Hak tu hawi kepada kita, kita boleh kecek. Orang dengar jadi penawar bagi hati dia. Nikmat tu. Nikmat apa? Kerana dia boleh ganjaran daripada ganjaran hak molek. Kita kecek molek, orang dengar jadi tenir. Boleh pahala. Tapi dengan sebab akhirat kita tak cerah mana hak tu. Rasa nak ketik orang lalu. Tak boleh nampak gung ketik dia. Nanya sekeh dengan perkataan dia. Dengar ban. Habis belakang tu. Bergerak nah kita buat amal lagu tu. Habis licing amal. Kita ada buat tak habis licing. Yang ada buat sedap. Kita kata ke demo, ketik demo. Demo tidak tak jenera. Kita jenera. Amal hak di bank Tuhan tu, pergi ke dia habis licing. Tak pasal. Tak reti nak pakai hidup. Sebab paling belakang daripada agama. Paling. Ini terkadang lah. Nah, kalau kita royak, takut kena kot orang. Payah nak kecek. Apalah kita sebut sifat-sifat. Terkadang umur tu tua dah umur. Tetapi bercakap pe Allah.
Tak ada sesuai dengan umur sikit. Lepas tu kalau sandar pula kata rupa dia tu tok guru, cakap pe dia tok mengaru, jauh. Tak boleh. Bunuh. Nampak tu tak? Tak boleh. Lalu Tuhan buat turunkan ayat ni daripada surah Luqman ayat berapa ni? Ayat 27. Ayat 27. Tuhan katakan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun, jika sekiranya segala pohon yang ada di bumi, mana pohon kayu yang ada di bumi ni, Tuhan jadikan sebagai kalam. Bakte kita panggil kalam. Melayu lain kecek pina. Nampak tu tak? Dan segala lauk itu Tuhan menjadikan dakwah. Binta. Nintah. Tak? Dengan bentuk kepada dan dibantu pula. Jadikan air lauk tu sebagai dakwah. Kemudian Tuhan wari pula lauk kali. Ganda 7 kali pula lauk itu sebagai dakwah. Itu makna kata wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. 7 kali ganda pula. Tuhan nak kita mikir. Tuhan nak kita mikir dengan akal. Ni nak ayat kata dalil Quran, dalil wahyu, bukan makna tak mengandungi dalil akal, tak. Setengah-setengah daripada orang kata dalil Quran ni tak ada dalil akal. Dalil akal duk dalam ilmu falsafah nu, ilmu kalam hadu hak nu dalil akal. Tak betul. Dalil Quran ni ada dalil akal. Tapi akal pesing mana? Akal pesing yang waras. Akal hak tahu kena qada, akal hak kena qada, akal hak berjuruh. Ya akal ni ya tak berjuruh ada juga, ya langgar syarak tu tak juruh lah. Hak akal hak pesing dalam wahyu ni akal duk kontrol oleh wahyu, ya berjuruh. Sini ya boleh mikir, ya mikir. Sini tak boleh mikir, tak mikir. Lalu Tuhan jawab kata, jawab pada Allah tu, ma nafidat kalimatullah. Tidak akan habis-habis kalimah-kalimah. Mana bercakap Allah Ta'ala. Kalau nak ambil semua pokok kayu dalam dunia ni jadi kalam dan air laut tu jadi dakwah, tak habis-habis cakap Tuhan. Cakap Tuhan ni masuk daripada perbuatan Tuhan. Itulah dalil besar sekali kata bab sifat tu luah daripada bab al-asma. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa lagi maha bijaksana. Tuhan mentutupkan ayat ni dengan gapo nama? Dengan nama dia Aziz dan nama dia itu Hakim. Nampak tu tak? Nama dia Aziz dan nama dia itu Hakim. Itu nak ayat. Bagi kita faham. Faham tu tak? Itu dia. Kalau gitu, caranya kita boleh dah. Boleh reti kata babul asma', babul as-sifat, babus sifat awsa'u min babil asma'. Qala ta'ala, habis Allah Ta'ala kata dah, kita dengar dah. Kata lagi dia kata wa min amthilati dzalika anna min sifatillahi, dan di antara contoh-contoh bahawa sesungguhnya setengah daripada sifat kebesaran kemuliaan Allah Ta'ala, sifat gapo hati hak ulama kita wak sini? Sifat al-maji'ah. Ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantai salaf sebut sifat maji' tak ada gapo. Tak ada berasa kata serupa dengan kita, tak ada. Sebab cara qawaid kita faham tu dia tak serupa dengan hak orang tak ada duduk dah atas manhaj kita. Nampak tu tak? Dia tak serupa. Cara faham metodologi dia tu. Cara mikir dia, faham nampak ke dia tak serupa. Supaya kita orang Islam puasa sebulan bulan Ramadan, puasa mana? Puasa biasa. Tapi kalau orang yang tak biasa, hak tak beriman, nak buat 2 hari pun tak boleh, payah. Ya gitu. Ya manusia kita ni dia berhajat pada
at-tajribah. Tajribah ni makna kata kita mengambilkan diri kita ni mari gunakan dengan hukum tadi tu ya sekadar mana. Tengok situ. Apabila sebut sifatul maji, datang Allah Ta'ala sebagaimana Tuhan royak tu lah. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat Tuhan mari lagu tu, jalan tu. Tak ada duk royak ngok ke. Dah. Tak ada royak kata dia menayar mari supaya katung tu. Dah. Reti. Kata apa hak Tuhan royak tapi tak tahu hakikat lagu mana. Supaya kita reti. Kata Tuhan ada zat tu lah tapi tak tahu kata hakikat zat macam mana. Supaya tu. Tak ada. Dalam otak ya laisa kamislihi syai'un tapi wa huwas samiul basir. Tak ada apabila baca samiul basir nampak mata gini, nampak telinga gini. Dah. Tu orang ngaji salaf ialah tu. Dia bersih molek. Tiba-tiba mari nak bubuh salah, pasal salah tak erti makna, tak erti gapo. Nampak? Tak erti gapo pasal tu. Bukan salah lagu tu. Salah ia ada akal fikiran, mungkin orang bodoh-bodoh. Orang salah ni. Dia pergi bubuh tafak salah ni, dia tak tahu nak kata bodoh apa gitu. Hakikat membodohkan puak dia dah lah. Tapi ya ketua salah tu Rasulullah lah alaihi salatu wassalam. Ni bukan. Reti makna tak pasti kita reti hakikat. Hak makhluk pun boleh kita faham bab Tuhan utama. Nampak tak? Bab nikmat dalam syurga tu ada ngak minum arak, air tawar, susu, misai madu, pakai setera. Tak ada sebut dalam Quran tu. Reti lah tu mana? Reti. Tapi siapakah hakikat tahu? Tak. Ya tak ada belawai gapo-gapo. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tak tahulah seorang diri tu apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi diri dia dalam syurga tu. Tak ada belawai gapo walibasuhum fiha harir. Apa tak ada belawai gapo tu? Ada thamarat, adanya makan ni dalam syurga, ada buah kayu dalam syurga. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Lepas tu, min khamrin lazzatin lisyaribin, labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa anharun min ma'in ghairi asin. Air tawar, misai madu, arak. Dan lagi susu. Betul belaka. Tapi orang hak mengaji ilmu kalam ya tak payahlah ni. Apabila sebut kata datar, ayah nampak supaya datar Superman tu, tu ya otak dia sebab tu ya wajib takwil tu. Kita tak bukanlah tu. Nampak? Kita bukan lagu tu. Ulama kita mengajar kepada kita semenjak daripada dia mengaji sanawi dulu lagi, yang ngajarlah ni. Nampak tu tak? Dan hak kita ni kena dengan undang-undang. Kena dengan ulama, kena dengan undang-undang, kena dengan jabatan, kerajaan belaka. Tak ada mana kata mari ikut dia, tak ada periksa, tak ada aku daklah. Kereta ada hasil. Masuk dalam kedai boleh. Kalau sekarang pula pepek dua. Di bitaqah syakhsiyah kata pocok dah obat. Lalulah nak lalu di mana apa tak apa. Gitu. Nampak tak tu? Ni yang nak jalan lah ning hak sungguhnya. Hak ning makna kata cara hak betulnya. Wal akhdha, dan mengambil. Allah Ta'ala mengambil. Wa idh akhadallahu mithaqal ladzina utul kitaba latubayyinnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ngerti? Tu kita boleh pakai belaka tu. Wal ityan mana datang juga. Tu wal imsak, dan Allah Ta'ala itu tegah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Yumsik. Allah Ta'ala duk pegah. Langit yang ketujuh, langit 7 lapis ni takut jatuh. Tak saya jatuh atas muka bumi ni. Reti? Pegah lagu mana? Serah Tuhan. Tapi reti kalimah pegah tu. Nampak tu tak? Ya lagu tu ya. Otak orang sunnah tu, orang mengaji salah tu gitu. Ya pergi dengan molek. Beriman kata zat laisa kamitslihi syai'. Sifat Tuhan pun laisa kamitslihi syai'. Dah tu.
Wal batsha. Batsha ni makna kata marah Allah Ta'ala. Inna batsha rabbika lasyadid. Kita dah baca oleh Quran tu kan. Marah Allah Ta'ala ni bersangat teh. Reti kata marah. Tak ada kena royak kata apabila kata marah, pasti darah tu masuk dalam hati. Gi ke muka. Dah kata. Dia tak gi situ. Nampak tu tak? Dia tak gi situ. Hak tu apa panggil? Duk gi bayankan, menyatakan hakikat kaifiat. Itu salah. Kita isbatkan lafaz mengikut hak Tuhan royak serta makna serahnya hakikat kaifiat ke Tuhan. Bas. Sudah. Tu di sisi hak kita. Tu. Fanasifullaha bihadhihi sifat ala wajhil warid. Tu dia. Faham tak tu? Maka kita musifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas wajah. Maka kita musifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat, dengan ini sifat, semua tu sifat Tuhan tu. Dengan ini sifat di atas wajah mana? Wajah hak datang mari. Mana datang? Di dalam Al-Quranul Karim. Datang Al-Quran. Mana lagi datang? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wala nusammihi biha. Dan kita tak menamakan Allah Ta'ala dengannya. Kita isbat kata itu sifat Tuhan. Tetapi kita tak rayak kata itu nama Tuhan. Tu. Sebab kita ngaji dah ke, tak boleh kita nak ambil sifat Tuhan, kita nama Tuhan. Sebab sifat yang suku. Heran tu kita ngaji dah kata tiap-tiap nama Tuhan mengandungi sifat. Tapi bukan tiap-tiap sifat tu ada nama duduk dalam tu. Tak. Supaya kita ada royak tu lah. Tiap-tiap rasul adalah Nabi mari asal. Tapi bukan tiap-tiap Nabi adalah rasul. Ya jalan gitu. Nah, kenapa ada pihak hak tu boleh, sini pun serupa lah. Fala naqul, maka kita tak kata mana? Inna min asma'ihil al-ja'i. Sesungguhnya daripada nama Tuhan, iaitu al-ja'i. Ja'i mana apa? Yang datang ia. Tak katalah tu. Sekadar kata, kita baca ayat Quran kata, waja'a rabbuka. Banyak tu. Kita pergi situ ya. Baca, hak tu sifat Tuhan. Perbuatan Tuhan. Wal ati. Kau tak kata juga. Ati dengan ja'i itu. Daripada ata dengan ja'a, kita tak letakkan nama Tuhan. Dan kita tak nama Tuhan kata al-batish. Mana kata Tuhan yang maha marah. Tak, kita tak nama lah. Memadai dengan apa? Memadai dengan sifat. Tak usah tak nama. Sebab nama ni, ia mengandungi sifat yang mulazamah lagu tu. Supaya Tuhan nama Rahman. Bersifat dengan rahmah lagu tu. Lagu mana? Makna kata senantiasa Allah Ta'ala bersifat dengan rahmah. Ada pun sifat perbuatan, ia kait. Ia kait dengan kehendak dia. Ia nak buat dengan siapa, bila, itu serah ke Tuhan. Ia tak serupa dengan gapo? Ia tak serupa dengan nama yang mengandungi sifat. Supaya Tuhan tu nama Al-Hayyu. Nama dia tu. Makna kata mengandungi dalam tu sifat hayatun kamilatun. Senantiasa balas tu. Gitu. Nak kita faham. Wal-akhidh. Tak boleh juga. Menamakan Tuhan itu Al-akhidh. Yang mengambil. Tak. Perbuatan dia. Nama dia bukan. Wal-mumsik. Dan Allah Ta'ala itu nama yang memegang. Ada tak? Kita tak Tuhan pegang. Sudah. Yang menggawalkan. Tak apa. Tak ada masalah. Wan nazil. Tak boleh tak nama Tuhan nama nazil. Yang menurung. Tak boleh. Isbat sebagai yanzilu rabbuna. Tuhan turun. Sekadar tu. Nampak tu tak? Kalau tak nama mana senantiasa. Tak. Perbuatan Tuhan ni. Ya di atas kehendak dia. Yang nak buat itu kehendak dia nak buat. Kita tak boleh nak sekat. Tuhan buat. Ya royak. Kata dia buat tu, ya buat. Dengan gapo. Dia buat itu di kehendak dia tu di mana. Hak tu serah ke dia. Usah pandai-pandai kita.
Supaya kita duk dengar sifatul cakap pe tu lah. Nampak tu tak? Tu. Wal murid. Kita baca yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kita baca. Tapi nak pergi ayat kata dia itu al-murid. Tak nama gitu. Tak. Noknya nama-nama semua ni kena dengar dia, dengar Rasulullah. Sebab kita ngaji dah dalam bab asma' iaitu tauqifiyah. Berhajat kepada nas daripada syarak. Barulah kita nak tak nama Tuhan tu jadi apa hak Tuhan nak. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tidak, tak boleh. Wa nahwi dhalik. Dan seumpama perkara hak tersebut tu lah. Wa in kunna nukhbiru bidzalika anhu wa nasifuhu bihi. Sekalipun kita tak nama Tuhan sebagaimana kita dengar saat ni, sekalipun gitu kita mukhabarkan dengan demikian itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita khabar, kata Tuhan buat gani. Sebagaimana dia khabar mai dalam Quran kata dia nak buat gani, kita kecek sepanjang kecek. Tak usah tambah, tak usah kurang. Dan kita mensifat akan Allah Ta'ala dengan sifat hak Tuhan menyifatkan dirinya sendiri. Apa boleh kata Allah Ta'ala itu datang? Sebab Tuhan kata. Apa boleh kata Tuhan itu marah? Sebab Tuhan kata. Kalau kita Tuhan tanya sendiri, Tuhan tanya kita sendiri, kita boleh jawab sebab Tuhan royak. Allah, anta yang kata, ya Allah. Kami tak kata juga, tapi anta yang kata. Kami beriman sebagaimana mu kata. Lagi masuk syurga. Hak kita gitak ni, apa mu tak nama lagu ni? Mu tak ada murih. Mu tahu mana lagu aku tak murih. Jadi buku dengan dia panjang. Kata tak sah. Nak hak suruh. Hak tak suruh, tak sah buat. Nampak tu tak? Hak tak suruh sah rajin lah. Tak sah rajin. Hak suruh malah. Hak tak suruh rajin, itu panggil akalun. Apa mana akalun? Puak suka makan. Sebab tu tubuh besar-besar. Tu mu tindih dia menyakit belakang tu. Sebab apa? Sebab putar belik nak makan. Tak ada hak lain kali. Ni tak boleh. Kita buat kerja apa hak Tuhan suruh. Hak Rasulullah suruh. Buat. Diri Rasulullah tu adalah teguh hadah. Kita nak buat apa tak boleh. Malaikat kena tengok dia. Sudah situ. Tak apa. Tak usah ada dakwa kata, dia tak ada lari. Diri Rasulullah tu lari dah. Sebab apa boleh kata lari? Kerana kita kena ikut ke dia ni? Nak ikut tak? Semua ada urusan ibadat. Semua. Kita tak ada semua. Bukan semua kita kena turut Rasul belaka urusan ibadat. Siap kecil lah tu. Terkadang jatuh. Nampak tu tak? Jatuh tak ada tempat duduk. Dalam lapis agama. Tak boleh lah tu. Takut jangan duk buat kacau gitu. Nampak kena situ dulu malam ini. InsyaAllah kita akan masuk seterusnya. Al-Qa'idatul Thalithah. Sifatullahi Tauqifiyah. Ini masalah kita nak belajar beza di antara sifat Tuhan hak pesan zatiyah. Hak sakut pak dengan zat dia. Dan sifat Tuhan hak pesan fa'liyah. Hak Tuhan buat dengan kehendak dia. Hak tu hewat dengan kehendak dia. Beza lagu mana, nak faham lagu mana. Di sisi ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantal salafus salih ni, mari kita dengar pada perjumpaan kita yang lagi akan datang. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan bukakan pintu rahmat, pintu ilmu kepada kita, boleh kita reti apa yang kita belajar. Dan minta taufik kepada Allah supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kita boleh ikut benar-benar dan tinggalnya benar hak tak benar. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu akak bala petaka daripada kita dan daripada keluarga kita, ibu bapa kita, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara seluruhnya. Janganlah kita terlupa sebab pula pengajian kita kepada ahli yang duduk bawah Tuhan kita. Marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana sokmolah kita
sokongkan pengajian agama kita ni dengan doa, dengan tenaga, dengan harta benda supaya kita itu dapat berjaya sama-sama di dunia dan hari akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma ansurna 'alal qaumil mufsidin. Allahumma ansurna 'alal qaumil mufsidin. Allahumma fa'anzil 'alaihim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka 'ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.